Selamat sejahtera cikgu dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Jening dan kami dari kumpulan kasih sayang. Ahli kumpulan saya ialah Caleb, Etienne, Elvis dan Ziqing. Hari ini kami akan berbicara tentang teknologi maklumat dan komunikasi. Definisi bagi perkataan teknologi ialah sistem memudahkan manusia memenuhi keperluannya dari masa ke semasa. Maklumat bermaksud data yang tersusun, manakala komunikasi bermaksud proses saling menghantar dan menerima maklumat dari satu pihak ke pihak yang lain. Teknologi maklumat dan komunikasi atau ITC ialah satu istilah umum yang menerangkan sebarang teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, berkomunikasi dan atau menyampaikan maklumat yang melibatkan teknologi komputer serta perbintangan dan perkongsian maklumat dalam kehidupan. Seterusnya, saya akan berbicara tentang sejarah evolusi teknologi maklumat dan komunikasi. Pada 1970-an, komputer komersial yang pertama direka adalah untuk birokrasi Amerika Syarikat. Penciptaan mikrokomputer dan penciptaan komputer pribadi IBM dicapai pada tahun 1981. Di Malaysia, perkembangan TMK bermula pada tahun 1983 apabila Dr. Muhammad Awanglah dan jurutera memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Magma University Malaya. Rangkaian komputer Malaysia dengan kemudahan sambungan antarabangsa telah ditubuhkan oleh Dr. Muhammad Awanglah pada tahun 1989. Pada tahun 1991, yang bertujuan untuk membangunkan rangkaian komunikasi negara secara bersepadu dan lebih menyeluruh. Secara praktiknya, segala kegiatan dan pengalaman projek rangkum diserapkan ke dalam projek jaring. Pada tahun 1996, pelancaran rasmi multimedia Super Corridor dan National Information Technology Council dibentuk sebagai pemikir dan penasihat kepada kerajaan. Sekarang saya akan kasih Ziqing. Kebaikan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ialah memudahkan mendapatkan maklumat. Ini memudahkan golongan belia dalam mengakses apa sahaja ilmu yang berkaitan dengan pendidikan dan mudah mengetahui keadaan dunia sekarang ataupun isi semasa semata melalui berita harian online. Selain itu, ialah memudahkan komunikasi. Komunikasi akan menjadi lebih baik dan juga arus informasi lebih cepat. Contohnya Twitter, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Di samping itu, ia memudahkan urusan seseorang. Apa sahaja urusan kerajaan maupun swasta di sektor pekerjaan telah dilakukan di atas talian. Contohnya, urusan kerajaan melalui sistem resume online. Akhirnya ialah teknologi perubatan membantu mengawal atau mengubat penyakit. Perkembangan teknologi pengimajan membantu dalam mengenal pasti berbagai jenis penyakit dengan lebih cepat dan mudah. Penggunaan inkubator dalam banyak membantu bayi yang lahir tidak cukup bulan untuk terus hidup. Keburukan penggunaan ialah jenayah cyber. Teknologi cyber dapat melahirkan jenayah cyber jika tidak digunakan dengan betul. Contohnya kecurian maklumat, penipuan, penyebaran virus, pengubahsuaian ke atas program dan sebagainya. Seterusnya ialah kurang pengenalan produk elektronik menyebabkan kekurangan interaksi sosial, mengakibatkan penurunan
kenahiran sosial dan juga boleh melonggarkan hubungan kekeluargaan kerana sibuk guna telefon masing-masing tanpa berkomunikasi antara satu sama lain. Akhirnya ialah mewujudkan plagiarisme dalam pendidikan. Pelajar bergantung pada komputer dan menjadi malas dan kehilangan kemahiran tertentu. Isu komunikasi dan plagiarisme timbul apabila menggunakan teknologi dalam pendidikan. Adalah penting untuk menggambarkan etika dan peradaban dalam penggunaan TMK. Pertama, ketahui adab dan peraturan semasa menyampaikan maklumat melalui TMK. Kedua, tata susila dalam penggunaan teknologi maklumat. Ketiga, larangan mengakses maklumat yang melanggar undang-undang negara dari internet. Keempat, laman sesawang dengan konten negatif adalah dilarang. Terakhir, elakkan daripada membakar maklumat palsu, berkomunikasi kasar serta berkongsi kenyataan sensitif. Dengan menggambarkan nilai-nilai ini, kita membentuk masyarakat digital yang bertanggung jawab dan beradab. Terdapat 6 undang-undang berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi. Yang pertamanya ialah Akta Tandatangan Digital 1997. Ini ialah satu akta untuk mengadakan peruntukan mengenai dan untuk mengawal seria penggunaan tanda tangan digital dan untuk mengadakan peruntukan bagi maksud yang berkaitan dengannya. Akta ini menjadi transaksi elektronik lebih selamat dan boleh dipercayai. Ia juga memudahkan e-perniagaan dan aktiviti e-dagang kerana akta ini menjamin bahawa transaksi mereka adalah sah dan selamat dan memastikan syarikat yang mengeluarkan tanda tangan digital adalah berlesen dan boleh dipercayai. Selain itu, Akta Hak Cipta 1997, akta ini memasukkan unsur-unsur yang berkaitan dengan hak cipta dalam akta induk. Ini bermakna apa-apa hasil karya yang dilakukan di dalam dan melalui internet adalah dilindung di bawah akta hak cipta. Akta ini melindungi kerja orang supaya mereka boleh dibayar untuknya dan tiada orang lain boleh menggunakannya tanpa kebenaran. Yang ketiga ialah Akta Jenayah Komputer 1997. Tujuan utama akta ini ialah untuk melengkapkan undang-undang jenayah, khususnya berkaitan dengan jenayah yang dilakukan melalui jaringan komputer. Akta ini menghalang orang daripada penggunaan komputer dan aktiviti jenayah komputer seperti tanpa keberanian menggunakan program komputer dan transmisi tidak sah data atau mesej melalui komputer dan menceroboh sistem komputer. Ini memastikan perkara selamat dan peribadi untuk orang yang menggunakan komputer. Seterusnya, Akta Teri Perubatan 1997. Akta ini untuk para doktor dan pengamal perubatan lain menggunakan jaringan internet untuk menjalankan operasi perubatan dari jarak jauh. Hanya doktor yang berkelayakan boleh mengamal tele
perubatan dan menggunakan teknologi untuk membantu pesakit mereka. Ini melindungi hak-hak pesakit dan kehendak mereka dihormati. Selain itu, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta ini merupakan sendi kepada semua undang-undang cyber di Malaysia. Ia menghuraikan mengenai dasar pembangunan ICT bagi negara ini. Dalam akta ini disenaraikan 10 objektif dasar nasional bagi industri komunikasi dan multimedia. Akhirnya, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998, akta ini membolehkan penubuhan sebuah suruhanjaya untuk mengendalikan urusan berkaitan dengan jaringan seperti internet. Ia juga mengambil kuasa berlesenan terhadap spektrum pengerai dan telekomunikasi. Sekarang adalah tentang berita dan kes tentang telekomunikasi dan maklumat. Pada tahun 2022, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia melaporkan sebanyak 9,258 kes yang dikaitkan dengan penipuan jalan dalam talian yang melibatkan mangsa dari kumpulan umur 15 hingga 61 tahun ke atas. Untuk menganalisis kes ini, data peribadi, kewangan dan komersial boleh dicuri atau dirosakkan dan membawa kepada masalah keselamatan dan privasi yang serius. Langkah pencegahan kes-kes ini adalah abaikan mesej dari sumber yang tidak pasti, pastikan komputer atau peranti dilindungi dengan antivirus. Selain itu, individu hendaklah sentiasa kemaskini perisian peranti dan elakkan berkongsi maklumat perbankan. Yang untuk analisis etika, yang pentingnya adalah kesedaran privasi. Kita hendaklah hormati privasi orang lain dan pastikan sendiri tidak berkongsi maklumat peribadi tanpa kebenaran. Kita juga hendaklah tidak berkongsi maklumat sensitif tentang diri sendiri secara terbuka. Untuk kesimpulan, tindakan proaktif dan kawalan diri adalah antara langkah yang penting dalam pencegahan jenayah berkaitan penipuan internet. Oleh itu, keupayaan individu dalam mengawal emosi dan keinginan dalam memberikan respon atau reaksi dalam ruangan cyber adalah etika penting dalam mengawal sela internet. Sekian, terima kasih.